Tahfiz belum buka ni bang. Nanya dia orang bang, macam mana dia orang nak beroperasi bang? Tak ada duit ni bang. Okey bang, cakap pasal tahfiz ni kan, sebenarnya saya rasa macam dah masanya kita kena bersuara bang. Kena bagi tahu pada orang ramai, kena bagi rakyat, bagi kerajaan kita faham yang bahawasanya tahfiz ni kan dah sampai masa bang kena buka. Sebab korang bayangkan sejak daripada tahun lepas bulan 3 ketika PKP pertama dilancarkan tu ataupun diumumkan 18 Mac kan. Tahfiz ni bang dah tutup punya lama bang. Dan banyak tahfiz sebenarnya dah pun tak beroperasi cukup lama. Lebih setahun bang diorang ni tak beroperasi. Korang try bayangkan. Tahfiz ni bang, satu institusi yang sangat-sangat bergantung sepenuhnya kepada yuran orang ramai. Yuran pelajar, parent bayar yuran. So diorang ni bukanlah macam kaya sangat macam sekolah-sekolah persendirian yang Cak Alip Nun bawah kan. Yang memang diorang tu ada income yang kuat bang. Swasta-swasta yang support sekolah-sekolah yang persendirian ni kan memang hebat. Tapi tahfiz ni bang, apa yang ada? Diorang hanya bergantung sepenuhnya pada yuran yang kadang-kadang tak besar mana pun bang. Korang tahu tak? Ada tahfiz dekat Lembah Kelang. Lembah Kelang bang, bukan Kedah, bukan Kelantan, bukan Johor bang. Tapi Lembah Kelang. Saya pernah pergi tahfiz di area Ampang. Korang bayangkan di Lembah Kelang yang kadar kehidupan mereka lebih tinggi kan. Diorang letak cuma RM300 sebulan untuk seorang pelajar tahfiz. Korang bayangkanlah. Dengan RM300 tu kalau bagi kepada 30 hari bang, lebih kurang hanya RM10. Kos makan, itulah dia kos makan. Kos penginapan, kos guru dia bang. Nak bayar guru lah, nak bayar ustaz lah, nak bayar pengurusan bang. Semuanya bergantung pada hanya RM300 sebulan seorang pelajar tahfiz bang. So bagi saya, apalah dia orang punya income? Tak ada sangat pun bang. So bila dia orang ni tak dapat beroperasi begitu lama, dah lebih kurang setahun lebih ni kan, korang rasa macam mana dia orang nak meneruskan operasi mereka? That's why difahamkan lebih kurang 64% tahfiz yang tak dapat lagi untuk meneruskan kehidupan mereka, tak dapat lagi nak meneruskan diorang punya operasi, menyebabkan lebih kurang 11% guru tahfiz dan juga pekerja-pekerja tahfiz telah pun dibuang kerja ataupun dihentikan kerja. Sebab nak bayar gaji tak boleh bang. Macam mana nak bayar gaji? Tak ada income. So sebenarnya dalam keadaan yang cukup lama ni, dah banyak tahfiz yang lingkup, banyak tahfiz yang dah mula tak dapat beroperasi. Pelajar-pelajar pun dah berapa lama duduk di rumah. Korang tahu tak yang tahfiz ni, bila diorang duduk di rumah, walaupun boleh buat secara PDPR lah, boleh lah buat secara online, tapi bang, lain bang. Siapa yang anak diorang kat tahfiz, diorang faham lah. Susah bang. Pelajar tahfiz nak menghafaz di rumah tak sama bang macam diorang yang mana diorang menghafaz di sekolah ataupun di pusat ataupun ma'had tahfiz bang. Tak sama langsung bang sebenarnya. So, yang saya pelik kan, dalam keadaan sekarang, bila sekolah telah pun banyak diumumkan dibuka, kilang-kilang dah lama buka bang. Lepas tu, gelembung pelancongan juga dibuka. Yang saya pelik, kenapa tahfiz ni sampai ke hari ni, kita belum dengar lagi mana-mana kementerian ataupun menteri-menteri ke, KKM ke, MKN ke, malah JAKIM pun, tak pernah dengar lagi satu perkeliling, satu garis panduan yang mengatakan tahfiz akan dibuka sekian-sekian hari bulan ataupun mengikut fasa yang mana. Fasa 3 ke, fasa 4 ke, tak ada bang. Sampai hari ni, mereka masih lagi bertanya-tanya, bila mereka ni boleh start masuk sekolah? Bila guru-guru tahfiz ni boleh start balik mengajar? Bila mereka ni boleh start kembali bersama dengan anak-anak murid mereka bang? Tak ada bang. Tak ada sebarang jawapan, tak ada sebarang garis panduan. Dekat mana silap ni bang? Adakah kerana badan pengurusan keagamaan di negara kita ni tak cepat, tak alert ataupun tidak pantas untuk nak membentangkan SOP dan sebagainya, menyebabkan kerajaan tidak mampu untuk nak meletakkan satu garis panduan yang tetap bila tahfiz ini boleh mula dibuka. MKN tak ada garis panduan nak bagi tahu negeri yang fasa 3, fasa 4 tahfiz dia boleh buka. Tak ada bang, tak ada. Benda ni sama ke dengan isu masjid bang? Sebab kalau isu masjid sebelum ni, ramai yang kata sebenarnya sebabkan badan keagamaan ataupun badan pentadbir, badan pengurusan agama seperti JAKIM lah di negara kita ni lambat membentangkan SOP kepada pihak MKN. Menyebabkan MKN tak dapat nak bagi satu garis panduan yang lebih baik bagi membolehkan jemaah datang solat jemaah ataupun solat Jumaat dalam kapasiti yang lebih menguntungkan ramai orang. Tak ada bang. Jadi sama macam tahfiz ni bang, saya difahamkan lambat. Tolonglah JAKIM, tolonglah menteri-menteri agama sebagainya, menteri agama kan, cepatlah sikit, pandang sudut yang lebih luas, pandang lebih dalam sikit bang.
bagi peluang kepada tahfiz ni untuk beroperasi semula, sebab dah lama mereka ni tak dapat beroperasi bang. Diorang nak survive macam mana? Siapa yang nak bagi bantuan pada diorang? Korang tahu tak? Nak bagi bantuan pada tahfiz memanglah ramai bang orang boleh bagi bantuan. Betul, tapi masalahnya pula bukan semua bantuan boleh sewenang-wenangnya diterima oleh tahfiz. Dia bukan macam sekolah biasa bang. Tahfiz ni dia ada satu sistem kaedah yang menapis bantuan. Tak semua bantuan boleh mereka terima secara sewenang-wenangnya kerana mereka ni menguruskan pelajar-pelajar yang sedang menghafaz Al-Quran. Kalau anak korang sedang menghafaz Al-Quran, korang tahulah bang, banyak benda yang syubhah tak boleh diambil. Perlu dielakkan. Mana boleh sewenang-wenang kau pergi bagi anak yang tahfiz ni makan daripada sumber yang diragui. Tak boleh bang. That's why banyak benda, banyak bantuan yang kena ditapis. Tak semua bantuan boleh terima dengan secara sembrono bang. So, berbalik kepada isu ni, tahfiz ni boleh ke dibuka bang? Bagi saya tak ada masalah sebenarnya bang. Saya dah rujuk kepada Profesor Dr. Sazali tau. Tanya dekat dia, tahfiz ni boleh buka ke tak boleh buka dalam tempoh yang ketika ini, yang mana kita sedang berdepan dengan sedang menuju ke era endemik ni kan. Sebenarnya tahfiz ni kan hari tu lagi, awal-awal lagi dah boleh buka. Sebab tahfiz ni dia satu institusi, satu badan, satu tempat pengajian makhad ni bang. Dia orang ni tinggal dalam kawasan, dalam kaedah asrama, kaedah pondok, kaedah berkampung di sana. Dia orang ni bukannya style harian, balik pergi tak bang. Dia orang ni memang tinggal di sana kadang-kadang sampai 2-3 bulan. Kadang-kadang balik kampung time raya je bang. Lama. Dia orang ni lebih lama. Dia orang ni cuti pun tak panjang macam orang dekat sekolah-sekolah tu bang. So maksudnya mereka hanya berada dalam kelompok mereka, dalam kawasan mereka, dalam kawan-kawan mereka, dalam komuniti mereka. So kata Prof. Sazali, by right, pelajar tahfiz tak ada masalah pun untuk kembali semula belajar seperti biasa. Kalau pun ada kes positif pun dalam kalangan mereka bang. Dan sekarang ni kita kata kita nak hidup bersama dengan COVID. That's mean kita kena terima hakikat bahawa jangkitan akan terus berlaku. So apa masalah je? Bagi je lah tahfiz ni untuk beroperasi. Bagi je mereka ni duduk dalam komuniti mereka, belajar bersama dengan kawan-kawan mereka. Sekurang-kurangnya mereka dapat meneruskan operasi mereka. Mereka dapat income balik. Sebab apa? Bang, kalau korang jadi parent kan, bila anak korang tak dapat pergi sekolah, duduk di rumah, berapa ramai parent yang cakna nak bayar yuran. Diorang rasa macam ralat nak keluar duit bayar yuran, sedangkan anak mereka tak dapat pergi belajar di sekolah. Payah bang. Saya sendiri pun kadang-kadang berat hati nak bayar yuran. Sebab apa? Sebab anak tak boleh pergi sekolah. Anak tak boleh pergi belajar. Berapa ramai orang yang tadika tak buka, bila pihak-pihak tadika minta bayaran, berat hati nak bayar. Sebab anak dia tak pergi sekolah. Anak dia tak pergi belajar, duduk di rumah. Jadi benda ni menyebabkan parent rasa macam berat hatilah nak keluarkan duit dia kan. So sama je bang dengan tahfiz sekalipun. Tambah pula bang, tahfiz ni bang, banyak tahfiz di Malaysia ni yang dihuni oleh pelajar daripada golongan keluarga yang tidak mewah pun bang. Keluarga yang buat kata orang tu banyaknya yang B40, M40 tak ramai, tapi ada tahfiz yang elit. Tapi yang itu mungkin diorang tu kaya lah, mewah lah. Tapi kebanyakan tahfiz dalam Malaysia ni bang, 1198 tahfiz bukan tahfiz yang mewah. 1198 lebih kurang hampir 1200 ni, mereka ni ialah dalam golongan tahfiz yang buat kata orang tu berdaftar tapi bergantung sepenuhnya kepada yuran daripada parent. So saya rasa kerajaan kalaupun tak nak bagi sumbangan, kalaupun macam berkira sangatlah nak bagi sumbangan ataupun nak turunkan dana kepada tahfiz ni supaya mereka dapat hidup kembali bang, cuba pertimbangkan, bagi satu kata putus bila mereka ni boleh start beroperasi. Bagi satu garis panduan, bagi SOP yang tepat ataupun SOP yang mantap supaya tahfiz ni boleh beroperasi dalam masa yang sama, mereka dapat meneruskan operasi mereka secara yang selamat tanpa melibatkan masalah jangkitan COVID-19. Ataupun kalau pun ada jangkitan pun macam mana nak handle kes ni. Kan? Daripada korang terus biar dia orang dalam keadaan serba salah, tanda tanya, tak tahu bila nak buka, bagilah mereka segera dapatkan satu guideline bila mereka boleh beroperasi. Sebab sampai hari ni korang tahu tak, sudah berpuluh tahfiz yang hampir kolaps, yang dah nak run up ni bang. Korang kena ingat, jangan pandang remeh, jangan pandang mudah. Sebab institusi tahfiz ni bang bukan calang-calang bang. Melahirkan ramai agamawan yang hebat-hebat dalam Malaysia bang. Berapa ramai mufti-mufti datang daripada background tahfiz bang. Berapa ramai korang yang duduk semayang
yang duk jadi imam semayang tarawih korang tu siapa bang? Anak-anak tahfiz. Kan? And then berapa ramai juga pejuang-pejuang kemerdekaan negara datang daripada sistem pondok bang. Cari balik bang, baca balik sejarah bahawa pejuang-pejuang zaman kemerdekaan negara dulu kan yang memperjuangkan hak orang Islam, hak orang Melayu bang datang daripada mereka, daripada background sekolah pondok ni bang. Ataupun lebih tepat lagi tahfiz ni bang. So jangan korang pandang sebelah mata, jangan korang sisihkan mereka, jangan korang mengenepikan hak mereka untuk kembali menghidupkan balik institusi pengajian tahfiz dalam Malaysia bang. Jangan sampai nanti kan Malaysia ni yang digelar sebagai negara Islam ni satu hari nanti menjadi negara yang hilang dah bang, hilang dah anak-anak syurga yang menghafaz Al-Quran. Saya tak nak benda ni berlaku dalam negara kita. So kita harap, kita minta supaya agensi kerajaan ataupun kerajaan sendiri cakna sikit, cuba cari, cuba lihat balik apakah kemampuan yang ada bagi menghidupkan balik bang institusi tahfiz dalam Malaysia ni bang. Dah makin ranak dah bang, dah makin ranak, dah makin teruk ni bang. Jangan sampai hilang terus bang. Kan? Kita nak hak, kita nak supaya mereka dapat kembali ke sekolah macam biasa dan jangan pandang mereka dengan pandangan sebelah mata. Kan? Cepat-cepat sikit bang bertindak. Jakim, pandang, buka mata luas-luas bagi mereka kembali bersekolah. Boleh bang? Tak? Gitu bang.